Assalamualaikum dan selamat malam dari Arena MBSJ 23 Mac 2022 tepat jam 8 malam bagi aksi kumpulan B Selangor Champions League 2021. Pertemuan di antara Cyberjaya Teleflow FC berdepan cabaran Isma Shah Alam. Pastinya kedua-dua pasukan dengan misi 3 mata penuh di aksi ke-6 buat kedua-dua pasukan dengan Zainul Masyi, pengurus pasukan Teleflow FC menggunakan formasi 4-5-1, manakala Zul Adib, ketua jurulatih bagi KB Isma Shah Alam, menggunakan formasi 4-1-4-1. Dengan Cyberjaya Teleflow FC berjersey oranye, tidak lama lagi. Itu dia sepak mula dimulakan oleh pemain Cyberjaya Teleflow FC dengan kawalan yang biasa dilakukan. Jadi memang betul seolah hanya nampak gol di sebelah tepi rupanya bola itu sedikit saja tepi mengenai pintu gol pasukan Isma Shah Alam sebentar tadi. Apapun satu gerakan yang menarik dan percubaan yang baik dilakukan oleh hakim, gerakan 1-2 yang bijak dilakukan oleh Cyberjaya Teleflow FC sebentar tadi. Seperti mana awal saya katakan, sayap kanan Teleflow FC Syahmi dikeluarkan dan Amar dimasukkan. Satu percubaan. Dan sudah disahkan gol buat pasukan Cyberjaya Teleflow FC. Apabila bola itu sebenarnya sudah disahkan masuk oleh pengadil. Bagaimana Coach Syafiq Airi melihat situasi ini berlaku? Jadi jika kita lihat kita masih lagi menunggu itu. Jadi satu sepakan dilakukan sebentar tadi oleh pemain pasukan Cyberjaya Teleflow FC. Lantunan bola tersebut saya kira sememangnya bola sudah pun melepasi garisan. Pintu gol pasukan Cyberjaya Teleflow FC ataupun Cyberjaya Isma Shah Alam sebenarnya. Satu percubaan yang saya kira tidaklah terlalu kuat oleh Afif Najmi. Namun satu kesilapan yang tidak seharusnya dilakukan oleh penjaga gol pasukan Isma Shah Alam, iaitu Rafiq yang gagal menangkap kemas bola itu tadi. Satu percubaan daripada Rafiq Afif Najmi sebenarnya. Aiman Hakim pula yang melakukan hantaran ketika ini, cuba mencari dan penjaga gol. Satu tentukan. Apakah terkena tiang sebenarnya Coach Syafiq. Bagaimana keeper dan pertahanan berpunca kesilapan komunikasi mungkin. Saya kira satu kesilapan komunikasi di antara pemain pertahanan tengah pasukan Cyberjaya Teleflow FC sebentar tadi dan pemain penyerang mereka pula, iaitu pemain berjersey nombor 88, iaitu Fazrul Razi daripada Isma Shah Alam, bijak untuk menyedari keadaan itu. Kali lagi ada satu larian daripada Hakim Badri dan sepakan penalti diberikan buat pasukan Cyberjaya Teleflow FC. Larian yang baik dan satu kad kuning dilaikan kepada Rafiq Kamarudin yang cuba mencabar bola itu. Saya kira bagaimana jika kita lihat bagaimana Razmi Ashraf sekali lagi membuktikan bahawa beliau sememangnya seorang penyerang yang sangat-sangat berbahaya. Memiliki akan diambil dan sepakan nanti oleh Hakim Badri. Kita fokuskan dan gol mudah buat Hakim Badri. Menewaskan penjaga gol KB Isma Shah Alam. Pastinya seorang pemain yang menggunakan kaki kiri Coach Syafiq Airi. Jadi jika kita lihat bagaimana hakim tenang untuk melakukan sepakan ini, walaupun penjaga gol pasukan Isma Shah Alam sudah pun berjaya mengagak bola itu, namun beliau terbangan beliau sedikit sahaja, hampir-hampir menyentuh bola itu tadi. Sekali lagi Hakim Badri bertindak cemerlang pada malam ini. Dengan kedudukan 2-0 di depan, saya kira pasukan Teleflow FC sudah cukup selesa dan bagi memastikan 3 mata penuh 7 minit lebih buat kedua-dua pasukan. Satu kesilapan di sini, Razmi Ashraf. Mudah gol itu. Bagaimana kelekaan dan gol ke-7 peribadi beliau di dalam kejohanan ini, Razmi Ashraf. Terus mengukuhkan kedudukan sebagai penjaring gol terbanyak Selangor Champions League edisi 2021. Lihat bagaimana kelekaan selepas gol kedua dan gol ketiga hadir melalui Razmi Ashraf
yang memberikan asakan dan memanfaatkan peluang sebegitu Coach Syafiq Airi. Saya kira seperti mana yang kita katakan acap kali Naki, bagaimana Razmi Ashraf tidak sepatutnya diberikan peluang seperti itu. Beliau seperti mana yang dikatakan memiliki kelajuan dan memiliki tahap ketepatan yang baik setakat ini dari sudut percubaan beliau ke arah pintu gol pasukan lawan, dan hasilnya sekali lagi beliau membuktikan Memangnya percuma daripada Hakim Badri terkena benteng sekali lagi. SCL Dan 2021 itulah ini. dia tamatlah perlawanan dengan kemenangan 3-0 kepada pasukan Cyberjaya Teleflow FC. Pastinya 3 mata 3 jaringan yang diraih oleh Cyberjaya Teleflow FC. Sedikit ringkasan, rumusan, kesimpulan perlawanan pada malam ini, pertemuan antara Cyberjaya Teleflow FC dan pasukan Isma Shah Alam. Saya kira untuk perlawanan malam ini pasukan Isma Shah Alam sudah pun beraksi dengan agak baik untuk separuh masa yang kedua. Namun kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol mereka sebentar tadi, iaitu Rafiq, sedikit itulah sebanyak bola. Kita perancangan awal saya dengan pengurus saya Cik Zainal, kita jangkakan daripada awal dia orang dah boleh settle down. Settle down. Tapi terus terang saya cakap, daripada minit pertama sampailah ke separuh masa pertama, termasuk masa tambahan pun, separuh masa pertama tu memang dia orang tak settle down lagi. Kelang kabut, lepas tu saya tak apa masalah. Dia orang cukup rehat ke tidak ke, kan? Berbeza dengan dia main petang dulu. Masa main petang tu walaupun cuaca keadaan macam tu dan kami menjangkakan dia orang akan goyang, dia orang boleh main. Boleh settle down dengan cepat. Tapi alhamdulillah itu saya syukur sangatlah, kan. Yang penting sekarang kita nak 3 mata, sebab mata dekat-dekat sekarang. 5-6 pasukan tu, dan Isma pun masih peluang tadi. Kalau dia menang 2 game balance ni dengan kami dan dengan ada tim yang terakhir, dia akan layak. Kemungkinan dia akan layak. Jadi kita tak boleh ambil mudah. Tu saya cakap dengan players, kalau kau rasa nak main terus untuk quarter final, kau kena ubah, ikut apa arahan. Jangan masuk padang syok sendiri. Player kita, tu sebab kadang-kadang kita player ni kalau dipuji sikit, itu sebab kami tak nak puji player sangat. Boleh katakan sama. Bila menang, sama-sama menang. Kalah, sama-sama kalah. Silap, bukan awak seorang buat silap. Lain pun ada buat silap. Tapi alhamdulillah, kita rasa kita dah ada kaki sebelah kaki di suku akhir lah, kan. Cuma kita tak tahu kedudukan kita di mana. Tapi itu dah syukurlah dapat layak untuk suku akhir. Okey, pertama saya ucapkan terima kasih kepada penaja rasmi kami pada tahun ini, iaitu Pusat Pendidikan Al-Hikmah dan juga Kuasa Official. Overall sebenarnya permainan kami baik, cuma mutu pengadilan yang amat merisaukan kami lah, sebab dia membunuh permainan pasukan kami. Dan gol pertama yang mencetus kontroversi sebenarnya membunuh semangat pemain kami. Kalau kita perasan, pemain kami boleh comeback selepas itu. Tapi buat kali kedua, selepas game Kelantan United, yang mana mutu pengadilan yang perlu dititik beratkan oleh pihak FAS dan penganjur lah, supaya Selangor Kings ini lebih berdaya saing ke depan. Bagi kami datang sebagai satu pasukan, dan kami tak ada satu orang kata pemain utama, pemain harapan dan sebagainya. Walaupun memang Jamil antara pemain yang terbaik yang kami ada, kami punya sayap kanan. Tapi sebenarnya prestasi menakjubkanlah bagi 5 pemain bawah 17 tahun. Dan sebagai skuad termuda dalam ACL, kami rasa kami beri satu pendedahan yang baik. Dan itu menepati apa yang FS nak capai dalam penganjuran ACL lah. Jadi miss, tapi still kami datang sebagai 30 pasukan yang semua boleh bermain dengan baik. Kami kelab yang memang menitik gerak pembangunan pemain muda, kan. Dan ini purata pemain yang ada pun memang 22.59 average umur. Dan ini sebenarnya persediaan kami untuk pramusim bagi Liga FAS tahun ini. Jadi bagi saya satu pendedahan yang baik buat pemain muda, dan kami akan cuba improve dari semasa ke masa lah permainan dan keserasian pasukan.